Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sini cik. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Asma Harun bersama dengan saya pembantu chef. Nama siapa encik? Nama saya Fazli. Fazli, Ya. Masya Allah. Kemahiran encik masak apa? Masak air. Okey, masak air. Masak Oh, nasi. itu memang luar biasa. Ya, betul. Macam mana cara masak air? Ambil ceret dan kemudian masukkan air, tekan switch on. Subhanallah. Oh, bukannya masak ni Tak. tekan on. Sekarang dah maju Ustazah. Okey, subhanallah. Lagi cepat. Mungkin ramai yang tak tahu cara masak Betul. air. Alhamdulillah. Okey. Macam mana nak tahu air tu dah masak? Bila ceret tu dia off Berbunyi. sendiri. Oh, off sendiri. Off sendiri. Oh, itu guna yang tu. Betul. Okey. Itu lagi murah. Dan tanda-tanda air tu dah masak? Dia mengigok lah. Menggelegak. Okey, okey. Subhanallah. Ya, Chef. Alhamdulillah. Encik ada resipi lain lagi? Tak ada dah. Jadi encik memang kena jadi pembantu lah selama-lamanya. Tapi encik mahir masak nasi, saya tahu. Okey, Alhamdulillah, bersama dengan saya encik suami, Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Kita akan masak satu menu yang special pada hari ini. Saya sebutkan special, saya tahu orang Terengganu mungkin semua dah mahir, dah biasa. Singgang daging Terengganu. Singgah orang Kelantan, orang Besut memang singgah. Tapi orang Ganu singgang daging singgang. Daging singgang ni tuan-puan sekalian, mungkin ada beza sikit lah cara arwah ayah saya dan mak saya masak. Jadi sebab saya tengok resepi-resepi tu mesti ada perbezaan lah. Ada yang buat cara ni. Tapi inilah resepi turun-temurun daripada arwah ayah. Pagi tadi pun telefon mak juga nak confirmation. Masya Allah. Singgang daging versi Terengganu. Dan kita akan ibadah korban tak lama lagi. Jadi ini antara cadangan menu yang terbaik. Kalau encik kan, encik mana lagi suka? Singgang daging ke sup daging ataupun sup tulang? Mana lagi suka? Kalau dua-dua Ustazah masak, saya sukalah dua-dua. Masya Allah. Kalau sekarang ni kan, saya nak masak hari ni. Saya bagi pilihan pada encik. Nak sup ke nak singgang daging? Singgang daging. Singgah. Okey. Tuan-puan sekalian, kalau kena rasa, kena cara singgang daging ni bukan kadang-kadang. Kalau saya sendiri, lagi suka singgang daging. Dia lagi sedap. Tak tahulah macam mana. Betul kan encik kan? Betul. Sedap kan? Okey. Dan masak dia lagi mudah, lagi simple. Sangat-sangat mudah berbanding sup, berbanding lain-lain. Sebab dia tak ada tumis apa-apa langsung, semuanya rebus saja. Jadi, insya-Allah bersama dengan saya, singgang daging Terengganu, resepi keluarga. Macam itulah lebih kurang ya encik ya. Okey, alhamdulillah tuan-puan dan puan sekalian, kita boleh tengok daging ni adalah mungkin ada orang kata, okey Ustazah, daging ni adalah satu lauk ataupun satu makanan orang yang mampu saja. Untuk makluman, daging ni kita ambil daripada ladang ternak Ummah. Ladang ternak Ummah yang berada di Sungai Yu, Kuala Selangor. Dan mungkin ramai yang tahu ataupun yang belum tahu bahawasanya di bawah NGO Sahabat Amal Care, kita ada membina satu ladang ternak. Yang mana di situ lembu lebih kurang boleh muat lebih kurang 2,000 ekor. Sekarang ada 500 ekor. Kambing biri-biri pun lebih kurang macam tu lah. Besar ladang ternak ni lebih kurang 4 ekar tanah. Sekarang alhamdulillah dah beroperasi. Kita start bulan 12 itu, sekarang lembu kambing dah banyak dah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Belanja berapa? jadi bila kita beli lembu daripada ladang ternak Ummah, NGO kita sendiri beli. NGO pun kita pun beli. Sebab ladang ternak Ummah itu hasil daripada sumbangan orang ramai kita bina bangunan cik. Tapi hasil daripada jual, kita tetap kena beli, bukan ambil percuma. Sebab dia orang perlu survive. Nak bina lagi rumah sembelih. Jadi, tapi NGO kami beli dengan harga RM20 1 kilo je daging. Ini untuk asnaf ya lah. Ini untuk asnaf. Apabila kami masak, ini masak untuk asnaf ya.
Oh Ustazah, masak sedap-sedap nak nunjuk. Ini bukan. Ini kadang-kadang hari-hari biasa jarang sangat. Sebulan sekali kita buat daging macam tu lah. Hari-hari biasa ayam, ikan. Ayam lah paling banyak sebab kita pun terpaksa jimat. Setiap hari dapur asnaf. Ini namanya dapur asnaf. Kami sewa satu lot dan buat dapur asnaf. Dapur asnaf ni kita masak setiap hari. Nasi, lauk, sayur dan kita agihkan percuma kepada asnaf fakir miskin. 200 ke 300 pack sehari. Ini di Negeri Sembilan. Dan dapur asnaf ni beroperasi di setiap negeri ada, tapi mereka tak masak lah, mereka ambil siap bungkus. Macam tu lah. Tapi Negeri Sembilan sebab tempat kami ni, kami boleh sewa tempat, dapur ni apa semua. Jadi kita masak sendiri. Hari-hari kami gilir. Hari ni unit apa, hari ni unit apa. Jadi hari ni adalah unit suami isteri. Macam tu lah, unit suami isteri. Ada cik, unit baru. Unit suami isteri. Subhanallah, kalau semuanya ada unit media, ada unit pengurusan, ada unit ni. Jadi kami nak jimat kos, kami tak upah ataupun tak ambil daripada luar, beli catering ke, kami masak sendiri setiap hari. Hari ni giliran saya masak. Itu kan dah masak kan. Hari ni giliran masak. Encik menarik. RM20 tu memang murah sangat untuk asnaf. Ya, murah sangat untuk asnaf. Betul. Sebab kita ternak sendiri encik. Betul. Tapi mungkin ada yang tanya, Ustazah, kalau kami nak beli juga daging daripada ladang ternak rumah, dapat ke RM20 sekilo? Tuan-puan sekalian, harga daging sekarang dalam RM38 sekilo kan? 38-40. Jadi kami insya-Allah akan jual daging lebih rendah daripada ke pasaran. Tapi bukan RM20 lah. Ini kalau kami masak sendiri, kami beli. NGO beli untuk beri makan pada asnaf, dapatlah harga yang macam tu. Sebab itu kira macam harga modal betul-betul. Dan tak boleh pun ni. Tapi untuk orang ramai, kita akan jual daging daripada ladang ternak rumah dengan harga yang lebih dari pasaran. Mungkin 35, mungkin 32, macam tu lah encik. Subhanallah. Okey, sekarang mai kita tunjuk sikit daging lagi sekali. Masak apa ni Ustazah? Banyak-banyak. Lepas ni kita nak agihkan kepada asnaf fakir miskin. Setiap hari kita buat makan ya. Setiap hari tuan-puan sekalian, kita buat makan. Kita agihkan makanan percuma. Macam mana Ustazah agihkan? Kita ada dah senarai asnaf. Bukan orang yang sama gilir-gilir. Hari ni orang lain, esok orang lain. Jadi rezekilah yang mana asnaf dapat hari ni. Dia dapat daging singgang, daging Wusi Terengganu special by UAH. Okey, baiklah. Sekarang kita nak tengok sementara tunggu empuk encik. Empuk. Pok. Betul. Pok. Bahasa Ganu panggil pok. Tunggu daging nak pok. Kalau bahasa luar empuk. Ya, betul. Ada petua sudah? Petua nak empuk. Ya, Okey. betul. Petua nak empuk daging cepat ni sebenarnya. Lama-lama. Ya, betul. Oh, itu pemuda. Itu pemuda. Orang muda dia rendam lah. Dia rebus lama-lama. Tapi petua, kan. Petua, untuk orang tua, ya macam kita. Ya. Macam saya. Encik tak tua? Encik lagi tua 3 tahun daripada saya. Encik umur 42, saya 38. Encik 41. 41 apa 2? Ni dah lupa ni macam nyanyuk Ustazah ni. Itulah ada ciri-ciri ketuaan. Amboi. Ya, yelah. Okey. Ingatan semua dah. Hilang ingatan. Okey. Tuan-puan sekalian, daging ni kalau nak cepat empuk banyaklah petuanya. Ada yang letak sudu lah. Ada yang letak Kenapa cik gelap? Tak baik. Nanti first time dengar. terasa hati orang tua. Itu petua tau. Ya, first time dengar, maaf Ustazah. Saya maafkan sebab saya orang tua, mewakili orang tua. Mungkin ada sebab kot letak sudu, tak tahulah. Tapi kita tak letak sudu. Antara petua nak daging ataupun tulang cepat empuk. Pok. Cepat pok. Ya, pok bahasa Ganu kita lah. Bahasa kebangsaan. Bahasa antarabangsa. Besuk pun panggil pok. Kami panggil pok daging-daging tu. Pok. Daging tu kena rebus apa pok. Macam tu. Tapi orang luar sampai empuk. Lembut sikit okey. Jadi tuan-puan sekalian, kami letak kurma. Siapa yang nak cepat empuk daging boleh letak kurma. Kurma, buah kurma. Bukan rempah kurma ya. Letak Biji, kurma. Sebiji. Sebiji. Ini kita letak 3 biji, 4 biji. Tadi, subhanallah 4 biji macam tu. Ini daripada pakar masak. Letak kurma. Tapi buang biji, takut tertelan biji. Biji tu kita buang, letak je sebiji-sebiji. Tak payah hancur apa, letak je. Buang biji, letak-letak. Ini dalam 4-5 biji kot. Subhanallah. Ini antara petua yang sangat berkesan. Dan saya kira bila ada rasa-rasa kurma tu lagi sedap lah kan cik kan? Lagi manis. Lagi manis. Semanis kurma. Itu tagline orang lain. Yeah. Kita semanis madu.
Itu bahaya. Semanis Semanis. daging pok. Okey. Semanis. Daging pok. Daging pok tak manis. Jadi pertama kurma. Semanis gula lah. Yalah. Okey, tapi gula berpenyakit. Nanti kita fikirkan semula. Okey, Meh. Bahan-bahannya ialah, kita nak tunjukkan bahan-bahannya. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Tak payah kerusi. Betul-betul. Okey, tuan-puan sekalian, mai tengok dekat sikit. Ini bahan-bahan. Nampak macam banyak tapi jangan, ia bukanlah menakutkan. Bahan-bahan yang biasa dan insya-Allah ada di dapur masing-masing. Okey, ini tak ikut turutan ni, tak apa ya. Okey, bawang merah. Semua ni tak kenal semua. Oh, Encik tak kenal semua ni ya? Semua saya tak kenal. Okey, ini apa? Entahlah salah. Cuba sebut, cuba. Macam halia. Alhamdulillah. Okey, ni. Carrot. Kunyit. Oh, kunyit. Masya Allah, ingat tertukar carrot tadi. Okey, ni. Lengkuas kot. Lengkuas, betul. Tak ada betul. kod. Tak ada kemeja, tak ada kod, lengkuas. Okey, ni. Itu bawang putih. Itu cili. Itu serai. Serai. Subhanallah. Okey, ni. Ni memang fail. Okey, ni. Ni ketumbar kot. Itu lada hitam yang Lada hitam. halus. Okey, yang dah dikisar. Okey, ni lada hitam biji. Biji. Okey, ini. Itu macam apa asam gelugur. Kita panggil asam gelugur, orang luar panggil asam keping. Asam Jaga keping. maruah sikit. Apa dia ni, Cik? Asam keping. Asam keping. Okey, ni. Ketumbar. Ketumbar. Masya Ya, Allah, saya bijak. teka ya Ustaz lah. Subhanallah. Okey, ini. Itu jintan manis kot. Masya Allah. Bijak. Memang saya pernah masak dulu. Okey, jintan manis. Ini. Itu macam pak beradik, buah pelaga. Rempah apa? Ya, ini buah pelaga. Ini Dan bukan bunga cekih, dia kayu manis. kayu manis, betul? Itu bunga lawang. Bunga lawang. Itu barulah bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Jadi kita dekat sini, Encik, saya dah jumpa tagline. Terima kasih, Encik Hasan. Okey, tagline kita adalah semanis, kayu manis dan jintan manis. Ya betul. Semanis, jintan manis dan kayu manis. Betul. Panjang sikit kan. Okey, jadi Encik pun memang macam kayu manis. Ya, Saya macam jintan. betul. Soalnya Okey. macam dia gempar sikit. Ni lurus tinggi. Oh, ni lurus tinggi, Ya, betul? betul. Macam Encik. Yang ni bulat-bulat. Rendah-rendah Okey, sikit. rendah-rendah. Sedap kata orang. Okey, tanpa sekalian, boleh tengok ya bahan-bahan. Bawang putih, bawang besar. Ini hanyalah optional saja, tambahan. Kalau siapa yang nak letak serai, tak letak pun tak. Banyak resipi pun tak letak, tapi letak pun okey. Sama juga dengan serai. Serai pun optional juga, tapi kalau nak letak pun boleh, letak sikit je. Lepas tu kita ada kunyit. Kunyit memang wajib. Ini dua bahan yang sangat wajib. Ini bukan sunat ke, muakkad ke, sunat abad ke, ini wajib. Wajib. Ini kalau banyak menambahkan lagi sedap. Okey. Ini ketumbar, ini pun bahan yang wajib. Ini pun optional tapi mak ayah saya tak tinggalkan lah, memang sedap letak ni. Okey, apa ni, lada hitam memang kena letakkan. Dan ini 4 beradik kan. Jangan pisahkan mereka. Jangan pisahkan aku dan dia. Okey. Ini kena adalah 4 ni, tapi biasanya yang ni kita jangan letak banyak, ni pun tak letak banyak. Ini okey. Okey, insya-Allah sekarang kita nak mula. Sangat simple, tuan-puan boleh tengok. Okey, ini garam. Baling je, baling. Ya, sebab jauh kita baling. Kalau dekat kita campak. Okey, sekarang Encik sementara menunggu. Memeh, yang ni kita tumbuk. Encik, tunjukkan kepakaran Encik menumbuk. Ambil, tumbuk. Ni. Okey. Sini Encik, sebab sini ada tiang dia. Okey, tumpukan padu ya. Lapiklah Encik, takut bunyi kuat sangat. Okey, subhanallah. Sini Dek. Tak apa jauh. Okey, ketumbar biasanya kalau kita masak biasa kat rumah boleh letak. Oh, mungkin orang nak tahu portion kan? Portion, tuan-puan sekalian, kalau nak masak daging untuk makan seisi keluarga dan 6 orang 7 orang, ketumbar boleh 1 sudu pun dah okey. Sama juga dengan jintan manis, setengah sudu. Jintan manis kurang daripada ketumbar. Samalah, yang lain tu lebih kurang lah. Ini pun dalam setengah sudu, anggap-anggap. Sama juga dengan bawang, mungkin 2 biji bawang, bawang putih dalam 5 ulas, bawang besar dan 2-3 biji dah okey dah. Macam tu. Ini portion saya masak untuk 200 orang. 200 ke 300 orang. Okey, jadi ini ketumbar, tumbuk Encik. Encik sabar, jangan tumbuk lagi.
Okey. Kita letaklah sebab banyak ni. 3, 4, lebih kurang dalam 5. Lebih kurang dalam 5 encik. Okey, sabar. Kalau kita tak tumbuk, boleh je kalau kita nak kisar. Gitu. Okey, ini sebab tadi kita letak 4, ini kita letaklah 3 encik. Tadi 5 kan? Gitu. Ni ketumbar ni. Ui, sedap ni, masya-Allah. Bukan jintan manis. Tapi saya nak tambah lagi lah ni. Okey, encik boleh tumbuk. Alah, lemah lembut. Biasa kat rumah tak macam ni. Takut dia tumpah ni. Betul. Okey, sementara encik tumbuk, saya pergi ke sana ya. Okey, boleh. Okey, subhanallah. Okey, sekarang kita masukkan apa dulu tuan-puan sekalian? Okey, kan dah menggelegak tu. Jadi sekarang kita masukkanlah bawang. Okey. Ini kan sebab dah siap potong. Kalau masak kat rumah bolehlah 5 ulas bawang putih ke. Okey, kita masukkan bawang putih kan sebab ini untuk banyak tuan-puan sekalian. Okey. Ni saya main campak lah ni. Okey, ni bawang putih kan. Ni masak untuk 200 orang, 300 orang ni. Okey. Kita dah masukkan bawang putih, okey? Sikit lagi. Okey. Lepas tu kita masukkan bawang merah. Dia sebenarnya memanglah sedap bawang merah yang kecil-kecil tu. Tapi saya pun bawang merah kecil tu memang bukan nak kata malas, kurang rajin, cik. Kurang rajin. Jadi memang guna yang besar-besar. Jadi bawang ni tak apalah, banyak sikit. Memang sedap rasa manis dia, sedap. Masya-Allah. Tuan-puan sekalian, memang singgan daging ni memang sedap sangat-sangat. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana tapi sangat-sangat sedap. Memanglah sedap kalau bawang. Bau tak? Tuan-tuan puan kat rumah bau tak? Boleh tak? Ni dah naik bau dah ni. Okey, subhanallah. Okey, kita dah letak apa ni? Bawang. Kan? Nantilah sebenarnya kalau tak banyak pun memang sedap tuan-puan sekalian. Okey. Ustazah kontrol. Okey, subhanallah. Bawang putih tadi macam tambahlah sikit lagi. Okey. Lepas tu kita boleh ini yang sangat penting juga, kita masukkan apa? Lengkuas. Lengkuas ya, kasih lebih pun tak apa lengkuas. Asam keping. Okey, asam keping ada. Ini lengkuas. Ini kan kita masak banyak. Banyaklah kita letaknya. Okey. Okey, lengkuas. Kita dah masukkan lengkuas. Okey dah. Bila dah lengkuas, kita masukkan sikit saja serai. Bolehlah nak masuk serai. Boleh nak masuk serai. Masuk sikit serai. Ui, sedap tuan-puan sekalian. Memang sedap sangat. Okey. Ini, okey, serai. Lepas tu, masuklah sikit halia. Okey, halia. Buat syarat je. Ada setengahnya tak letak halia pun. Tak apa, serai dengan halia tu optional saja. Kalau siapa suka letak, boleh letak. Jangan terlebih sebab dia bukan bahan utama. Kita dah letak belum ni? Belum lagi ya? Okey, kunyit penting. Kunyit dengan lengkuas tadi sangatlah penting. Oi, kunyit. Okey. Okey, nanti kita tengok warna dia. Okey. Okey, sekarang asam keping kita masukkan. Sebab memang dia nak rasa masam-masam tu. Dia macam berlawan masam dengan rempah tu. Asam keping kita masuk. Bau sampai Melaka. Masya Allah. Macam mana ni orang Melaka? Jemputlah datang ya. Sebab kita kan tak boleh. Negeri Sembilan dengan Melaka memang berjiran. Jadi memang tak boleh kalau jiran dah bau. Tak bagi. Jadi nantilah ya. Melaka. Mana lagi ya bau? Negeri mana lagi yang bau? Boleh bagi tahu? Okey. So Malaysia. Okey. Asam keping. Okey. Itulah lebih kurangnya. Kita letak asam keping. Memang dia nak rasa masam-masam tu. Okey, nampak tak? Kita masukkan asam keping. Ini semua dah. Sekarang kita masukkan rempah empat beradik. Ini semualah ni. Sebenarnya tak banyak sangat ni. Sebenarnya kena lagi ni. Tapi tak apalah. Okey. Cengkeh. Kita masukkan cengkeh. Lepas tu buah pelaga. Semua ni dah dibasuh ya. Ni buah pelaga. Laju je. Main campak ni. Okey. Ini bunga lawang. Tuan-puan sekalian, bunga lawang. Semua ni basuh dulu ya. Sebab dia kan memang berabuk kan. Okey, ni bunga lawang. Okey, lepas tu sebenarnya lada hitam tu sedapnya kita tumbuk sekali dengan
ketumbar dengan jintan manis tadi. Tapi sebab okeylah, kita dah ada lada hitam ni. Lada hitam kan jangan yang halus tu tau, yang hancur sangat, biar ada biji-biji. Lada hitam, kita sebut lada hitam serbuk kasar. Kan dia ada serbuk halus betul-betul tu. Tak, yang sedapnya macam ni lah kalau untuk masak. Okey, jadi ni lada hitam. Lada hitam ni kalau masak tu mungkin setengah sudu. Ni sebab banyak kan, nanti kita rasalah. Kalau tak cukup rasa tambah. Macam tu kan. Okey Encik, dah Encik. Ambil sini Encik. Okey dah Encik, lulus je. Depan orang Encik, kena luluskan aja. Meh. Encik mari sini. Subhanallah, bau dia dah naik. Okey Encik boleh tuang dalam ni. Mau semua? Ya, tuang semua. Oh, sedap Encik. Sebab ketumbar jintan manis tu jadi naik rasa, Encik tahu tak? Ni wayang mic. Okey. Lepas tu Encik meh garam. Orang Terengganu mesti letak juga gula. Tak apalah, kita tak letak perencah lain. Cuba je tak? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia cuba je main balik. Ya. Ni garam. Cik sudu. Kat rumah macam tu kan Cik? Isi Encik tak marah? Okey, kita letak garam. Gula Encik, gula sikit. Ni betul kan garam? Kan betul kan? Betul garam. Okey, nanti kita rasa. Okey, kasih. Orang Terengganu mesti tak gula. Ni jangan tunjuk sangat. Nanti orang tak setuju ni. Ramai ni yang ramai orang luar kat engkar perintah letak gula ni. Tapi memang Terengganu, Kelantan masak mesti tak gula. Sedap tapi pandai-pandai lah kita ni kan. Orang luar biasa diorang pelik lah kita letak gula. Sup pun letak gula. Betul. Kami masak sup pun letak gula tuan-puan sekalian. Luar tak manis. Oh, luar tak manis. Kita je lah yang manis. Jintan manis Encik, kulit kayu tu. Apa ni Encik, tolong ni lagi Encik. Ya, rasa macam tak cukup. Okey, saya rasa macam nak tambah je bawang ni. Okey, tuan-puan sekalian, kalau ikutkan cerita, kalau ikutkan ni, tuan-puan tahu tak? Sebenarnya itu saja caranya. Tapi kalian tuan-puan cubalah buat dekat rumah. Okey, lada jarum sikit. Okey Encik. Okey. Tak Encik, subhanallah. Tengok ni kan, potong cantik, hiri-hiri macam ni cantik kan? Dia bagi nak rasa pedas sikit lah. Janganlah semua Encik. Itu kalau Encik ada apa nama, konspirasi nak kenakan saya, Encik memang letaklah semua. Kalau ada agenda tersembunyi. Okey. Ini kita letak tambah lagi. Okey. Tuan-puan sekalian, kita boleh tengok ni kan. Dia punya warna dah berubah sebab ada kunyit tadi. Dia dah jadi warna macam, yelah macam sup, kekuningan, kunyit. Subhanallah. Kemudian ada serai sikit, ada rasa halia, tapi itu sikit je. Yang paling utama, saya cakap okey. Yang paling utama tadi kita masukkan apa? Kita masukkan lengkuas tu kena lebih sikit, kunyit. Itulah. Allah. Saja kasih orang terliur ya. Okey, sekarang Encik, sementara saya nak tunjuk cara budu, Encik ni. Encik rasa di belakang saya. Encik rasa. Encik kena rasa mana rasa tak cukup apa semua. Faham Encik Mungkin tak cukup masam ke apa, sebab memang tugasan Encik tetap adalah merasa makanan dan memakan makanan. Okey memeh. Sekarang singgan daging ataupun singgan ikan Terengganu memang sedap makan dengan budu. Budu. Syira dengan suka budu? Boleh lah. Yelah. Singgan ayam, singgan daging makan dengan budu kan. Memang sedap. Okey meh. Singgan ikan budu je. Ya. Semua benda boleh makan dengan budu. Kalau nak. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Okey. Betul. Okey. Ini kalau nak sedap budu, okey kita boleh tengok. Meh. Kita masukkan ni, meh. Okey. Kalau kami, yelah hiris halus lagi pun boleh. Ni pun dah halus lah ni. Bawang merah ataupun bawang Holland, tapi bukan bawang putih lah.
Okey, saja je tunjuk ni cara kami makan budu macam mana. Sekejap, cili padi. Ni cili padi dah hiris ni. Okey lah ni. Kalau biasa kita hiris bulat je, tapi hiris macam ni pun okey lah. Comel ni dia orang tolong hiriskan. Pandai dia orang hiriskan. Masya Allah. Okey. Banyaklah pula hirisannya. Okey. Lepas tu jangan lupa limau kasturi. Kalau tak ada limau kasturi, limau nipis pun boleh. Limau nipis. Betul tak? Kamu panggil limau nipis juga okey. Kami memang akan letak bawang. Kami makan budu mesti letak bawang. Tambah koyok. Encik kena rasa. Dia orang tak tahu. Tambah garam. Cakap kena tambah. Tambah dalam 5. Ya, tambah. Okey, ini kan kita ni dulu, kita goyang dulu, nampak tu kan? Goncang, goyang. Memang maksud saya goyang, gelek. Okey. Jadi, sedapnya. Masya Allah, nikmat. Kami memang stok ni memang kena sentiasa ada. Nampak tak? Ni bukan hiasan ni, nanti nak makan perah. Ingat hiasan ke perah? Rasa masam-masam. Lepas tu ni pun penyek-penyek nanti. Sambil makan penyek dengan bawang ni. Lepas tu satu lagi tips. Sekarang kan dah sampai musim durian. Siapa yang nak mencuba, sangatlah bagus. Tahu tak apa? Letakkan 1 biji durian dalam ni. 1 biji? 1 ulas. 1 ulas durian. Ambil lah 1 ulas durian. Letak je. Tak payah buang. Tak payah buang apa nama? Tak payah buang biji ke apa. Satu ulas tu letak dengan biji-biji. Nanti kalian makan budu campur dengan durian tu, memang sedap. Tapi kita tak ada contoh. Letak je 1 ulas kat sini. Lepas tu makan sama-sama dengan perah ni. Subhanallah. Gini, halia rasa macam dah cukup. Cuma tak, jangan tengok. Sana kan nampak. Okey. Mungkin nanti kena rasa mungkin gini. Dia sebab garam tak lagi. Itu kan dia tengah baru nak keluar rasa-rasa dia. Kejap lagi kita rasa. Okey. Jadi inilah dia. Ni saja je lah sharing kan. Siapa peminat budu dekat sini, suka budu? Ada lagi ke orang letak gapo lagi budu? Koyok. Yelah, poyok. Ada juga orang tak tempoyak. Kadang orang tak durian terus. Durian fresh tu. Beli durian, letak terus. Anda kena rasa nikmat dia macam mana. Letak petai pula. Aduh, tambah petai pula. Okey. Jadi, sahabat-sahabat sekalian. Paling special kali ni. Lidah. Okey. Apa ni? Okey. Jadi sekarang kita tengok hasil dia. Encik tolong ambilkan saya mangkuk 1. Kedua, ambilkan senduk. Ustaz Azmi pun ada ni ramai ni. Ambil senduk, saya nak tunjuk macam mana rupa dia. Rupa singgah daging. Encik dengan mangkuk, yes. Ya Allah, cik kena senduk besar lagi. Betul encik. Ini kan nanti panas encik, ambilkan piring 1, pinggan 1. Okey. Terima kasih. Betul encik. Ya. Ini bahan-bahan dia kan. Lepas kita masukkan tu, dia tak sebati lagi. Kita memang kena tunggu. Tapi rupa dia tu nanti kita akan nampak. Ini ada, bila kita tengok ni kita tahu ada bahan lagi, banyak lagi nak kena tambah ni. Kena tambah-tambah lagi. Macam encik pegang jap. Macam apa ni, bawang-bawang tu tadi. Bawang tu tak ada dah. Dia macam nanti kita rasa. Mungkin tak cukup masam ke apa, kita tambah semula. Daripada rasa tu lah kita tahu apa yang nak kena tambah. Okey. Kunyit pun nak kena tambah ni.
Boleh Ustazah ulang sekali lagi tak, lembu dari mana ni? Ini lembu ni daripada ladang ternak Ummah. Yang mana, sekejap. Allah, letak budu dalam ni ya. Okey, daripada ladang ternak Ummah. Ada hitam sikit. Okey, betul-betul. Kita boleh nampak macam tak cukup. Okey. Ladang ternak Ummah. Itulah. Okey, meh. Inilah lebih kurang rupa dia. Rupa dia sebenarnya macam biasa, tapi rasanya luar biasa bagi saya lah. Ini adalah campuran apa tadi tu, kita masukkan bawang putih, bawang besar, halia sikit serai, ketumbar, lepas tu kita sebut apa, ketumbar, lepas ketumbar jintan manis, lepas tu kunyit lengkuas, 4 beradik. Jadi Kau tahu tanya budu tu apa? Allahu Akbar. Serius? Ikhlas ke tanya tu? Ada yang tanya budu tu apa? Okey, budu B-U-D-U. Ya, jangan tersalah B-O-D-O. Kan? Dan B-O-D-O jadi lain lah. Ni B-U-D-U. Budu ni dihasilkan daripada peraman bilis. Kan, ikan bilis kan? Dikatakan budu, siapa yang suka makan budu, dia awet muda. Dan makan budu juga boleh memberikan kebijaksanaan sampai boleh ceramah. Cik, jangan viralkan pula kan. Tiba-tiba kena saman ke apa ke. Itu gurau. Kan yang sebut gurau ni orang kat dah. Ya Allah. Tapi tak tahulah, memang kami suka sangat budu wajib. Okey, ini macam warna dia tak menggiurkan lagi ni. Warna dia sebenarnya lain, dia lagi menggiurkan. Tapi dia bukan tak cukup bahan juga. Biasalah kita kena bagi dia macam lama, biar sebati. Itu kan kita baru masuk. Dia belum keluar lagi warna kunyitnya, rasa tu belum sebati. Jadi kalau ikutkan warna dia lagi menggiurkan, menggairahkan. Okey, pegang jap, cik. Itulah. Memang kita rasa kena tambah lagi. Tapi kalaulah sahabat-sahabat semua nak tunggu sampai warna yang menggiurkan tu, jadi lambatlah pula kan. Mungkin kena tambah lagi ni lengkuas. Lepas tu lada hitam. Tuang balik ni. Apa dia? Tuang balik cik. Itu untuk lakonan semata-mata. Okey. Kita boleh nampak rempah-rempah 4 beradik pun dah mula macam baru nak mengembang. Gitu kan. Kita boleh nampak dah ni. Masing-masing yang lain tu dah mengembang. Nampak tak adik? Nampak macam menggiurkan? Nampak tak macam menggiurkan? Ya. Dia sebenarnya istilah lebih tepat meliurkan. Menggiurkan salah kan? Mengiurkan. Okey. Nampak tak rupa dia mengiurkan? Terliur, meliurkan. Takkan meliurkan. Subhanallah. Okey. Dia makin lama dia makin kuat bau dia tu. Mungkin kita kena tambah ketumbar. Nanti kita rasa lepas ni. Tambah serai sikit. Okey. Allah Akbar. Untuk test. Masya Allah. Subhanallah. Okey tuan-puan sekalian. Untuk penutup dan penghujungnya. Ni dah naik bau ni. Sedap dah ni. Dia campur bau ketumbar, jintan manis, campur bau lada hitam, rempah 4 beradik, semua tu lah. Okey, tunjuk saya pula. Daging ni kita ambil daripada ladang ternak Ummah, yang mana ladang ternak Ummah ini dibina, diuruskan sepenuhnya di bawah NGO kami dan NGO kita semua, Sahabat Amal Care. Kita beli tanah, harga dia 600,000, 4 ekar. Lepas tu kita bina bangunan-bangunan ladang hasil daripada infak wakaf. Dan masih belum cukup belanja. Masih banyak yang kita perlukan. Sebab itu kita hanya mampu siap baru saja kandang. Itu pun dah boleh muat lebih kurang 1,000 ekor lembu. Dan juga kambing biri-biri lebih kurang dalam 1,000 juga.
Sekarang subhanallah dah siap sedia untuk ibadah korban. Lembu semua dah gemuk-gemuk. Ada lembu namanya lembu Brahman, berat dia lebih daripada 1 tan, lebih daripada 1000 kilo. Kalau siapa yang nak buat korban dengan satu bahagian lembu Brahman yang 1 tan lebih ni, satu bahagian lembu ni lebih banyak portion daging dia daripada seekor lembu yang kecil. Subhanallah. Dan kualiti daging apa semua besar. Dan ni di ladang ternak umah kita ni ada macam-macam saiz lembu, dan di sana mereka diberikan makan non-stop sebab nak gemukkan cepat ni. Kita tak ada bagi gemuk dengan injek ke dengan melalui ni tak ada. Sangat alami, dan hampir 70%, 80% makanan adalah Encik rasa tak? Ya. Ya, betul. Macam muka tak confident, Encik. Saya tak mana rasa saya. Nanti saya rasa. Lembu diberikan makan alami macam apa? Macam biji gandum. Biji jagung. Macam sayur, bukan sayur, rumput nimpia. Sawit. Lepas tu, lembu kambing di sana dijaga emosi dijaga. Sebab bila kami, keraplah kita pergi. Bila kami turun ke sana, kita tanya, yang jaga tu Ustaz Husin, abang dia Ustaz Hassan dengan ada beberapa orang yang memang mencintai binatang. Memang diorang ni memang sayang binatang. Diorang kata emosi binatang sangat penting dijaga. Antaranya tak boleh himpit-himpit sampai diorang tak selesa. Lepas tu diorang kena perhati selalu tengok. Diorang kena perhati selalu kalau ada yang ganas. Kan dia di antara kambing, lembu, binatang ada juga yang gangster. Yang gangster-gangster ni perlu diasingkan. Sebab kalau tak, ramai yang tak rasa secure kan. Stres. Tak boleh. Bahkan saya tanya, bila lembu kambing baru sampai daripada tempat lain, mereka akan di-isolate sekejap di satu tempat. Mereka dilayan special dulu supaya mereka gembira di tempat yang baru. Dan mereka ada diberi dalam minuman ubat anti-stres. Macam tu sekali. Lembu dan kambing kita dijaga. Saya tak stres, alami, kawasan pun bersih. Lepas tu makan pula benda hijau-hijau. Kita punya dedak tu lebih kurang dalam 30% macam tu saja. Jadi ladang ternak umah inilah kita akan buat ibadah korban nanti. Sebab itu kami ingin mengajak sahabat semua, datanglah bersama dengan kami, buatlah ibadah korban bersama kami. Sebab kami sasarkan 10 ke 20 ribu asnaf yang kita nak agihkan. Nama-nama asnaf ni memang dah ada dengan kita, maklumat mereka untuk kita agihkan daging. Jadi ini daging daripada ladang ternak umah yang kami NGO bila masak ni adalah untuk asnaf. Kami boleh beli daging daripada ladang ternak umah dengan 1 kilo RM20. Tapi untuk orang luar nak beli daging daripada ladang ternak umah, nak beli lembu hidup boleh, ataupun lembu yang dah disembelih dipotong 4 pun boleh, mintalah berapa. Ataupun ada yang nak beli daging by kilo, harga lebih rendah pasaran. Daging hari ni RM38 sekilo kan, RM40. Jadi kami jual lebih rendah, mungkin 35, 32, 30. Kita jual sehabis serendah yang boleh. Dan waktu yang sama kita tetap kena ada keuntungan. Tak bolehlah jual tak ada untung. Sebab nak survive, kos operasi sangat tinggi. Kos makanan, nak beli lembu baru, kambing, lepas tu makanan, lepas tu api, air, upah pekerja, macam-macam lagi lah. Dan kita nak kumpulkan modal untuk buat rumah sembelih, cila yang besar semua tu. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, kami sangat mengalukan untuk anda sama-sama berinfak untuk ladang ternak umah. Sebab hasil daripada makanan ni, ladang ternak umah ni hasil daripada, tak apa, dua orang ni je. Takut yang ni pensan. Sebab hasil pada jualan ladang ternak umah ini, kita akan support asnaf fakir miskin. Dan kita akan jadikan ia satu bekalan makanan untuk asnaf fakir miskin. Jadi itulah dia tuan-puan sekalian. Encik rasa macam mana? Rasa tawar. Oh, perlukan garam lagi? Garam dan juga kurang masam. Okey, tambahkan tu. Asam gelugur. Okey, asam gelugur. Okey, ini garam. Dia sebenarnya kalau dah cukup garam memang sedap lah. Okey, kita tambahkan lagi asam gelugur sebab memang dia kena ada rasa masam tu. Masam. Kemudian sikit lagi. Okey. Ketumbar dengan jintan manis. Tak tahu saya nak, tak apa. Okey, kita tengok. Encik sekali lagi encik ambil tu pinggan tadi tu, kita nak tunjukkan rupa. Ini last sebelum kita berhenti sebab saya dah nampak apa yang saya nak ambil. Sebab dia dah timbul-timbul dah dia punya bahan tu. Tak apa encik, bahan ni.
Pinggan sama pun tak apa. Okey. Ui, sedap kita nampak ni. Kita boleh nampak. Cik pegang cik. Tunjukkan kelakian anda. Okey, inilah kekuatan lelaki. Dia boleh tahan panas. Dia boleh juga tahan bebel. Kan cik kan? Cik tahan bebel tak? Tahan. Siapa yang bebel cik? Isteri saya. Allahu Akbar. Apa rahsia encik ya boleh bertahan dengan bebelan isteri? Nanti dia akan masak sedap lah lepas tu. Oh, motivasinya insya-Allah lepas bebel ni masak sedap. Kalau dia masak lah. Kalau dia masak lah. Okey, lagi tip-tip supaya boleh sabar dengan isteri yang suka bebel. Tips encik. Fokus benda lain Ustazah. Oh, alihkan fokus. Fokus. Jangan fokus pada dia cakap tu. Oh. Maksudnya sama ni kalau isteri encik bebel tu encik tak ada dengar sangat lah. Astagfirullahalazim. Patutlah bila Tak dengar sini. Nanti keluar balik. Okey, kita Tahan, tengok. Okey. Ni macam subhanallah. Tuan-puan boleh tengok dekat sikit. Dia dah keluar dah. Dia punya rempah-rempah warna tu. Dia memang jenis sikit daripada sup tulang ke apa, tapi dia punya rempah-rempah tu bukan rempah. tak ada sup bunjuk. Hampas-hampas. Ni tak guna sup bunjuk. Ini adalah singgan daging special Terengganu. Dan memang rasa air daging tu memang sangat sedap. Ni encik pusing sini sikit. Ustazah pandai menggoreng, pandai merebus. Ya, goreng fakta Goreng pagi, daripada rebus tengah hari. Okey, betul. Goreng ceramah pagi. Rebus tengah. Semua rebus saja sangat sihat, tak ada minyak, tak ada apa. Dan memang nak hirup kuah dia tu memang sangat sedap. Macam mana cara hidup tu? Gunakan mulut. Okey, gunakan sudu mulut. Okey. Mungkin cik ada nak tambah apa-apa pasal ladang tanah Umar, infak, sumbangan. Okey. Masya-Allah. Saya nak pegang ni Ustazah. Nak Saya nak pegang. pegang tunjuk sebab isteri saya masak. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Sedap nampak tuan-tuan puan. Ke puan-puan saja dalam sekarang. Sebab masak-masak ni semua ramai yang perempuan dan minat kan, yang terliur apa semua rasa sedap. Tapi sebenarnya pandai Ustazah masak sebenarnya. Saya akui sendirilah sebab saya merasai semua jenis masakan yang dimasak. Walaupun kali pertama dia memasak. Itu hebatnya Ustazah. Air tangan dia memang berbakat. Bila masak, contohnya masak apa-apa yang gulai kuning ke, masak lemak ke, semua menjadi Ustazah. Alhamdulillah. Lepas ni kena masak lah. Ketam masak kuning ke memang sedap. Memang walaupun kali pertama. Tapi Alhamdulillah lah. Ada resipi buku tu kan. Yang memang sama rasanya daripada ayah, daripada semua orang lah. Alhamdulillah sedap masak. Jadi saya rasa Saya tulis. ya betul. Kena buat satu majlis untuk follower Ustazah. Kita sewa kemah dan sebagainya. Masak yang special semua Ustazah. Okay. Boleh kita buat. Boleh rasa lah insyaAllah. Dengan harga yang istimewa. Jadi insyaAllah semuanya daripada ladang rumah ni, lembu ni kita jual, kita dapatkan daripada ladang rumah dengan harga RM20 1 kilo. Maknanya murah. Sorry. Tak tarik ke mana tu? Itulah. Encik cakap encik. Cukup. Masya-Allah. 2 minit je. Okey, kita dapatkan daripada ladang rumah semahal RM20. Semahal RM20. Dan kita dapatkan seekor semalam. Semalam pun kita masak daging. Hari ni pun masak daging. Dan insyaAllah besok pun kita akan masak daging lagi untuk asnaf yang kita akan hantar sekejap lagi. Dalam pukul 12 nanti, 12 lebih atau setelah selesai ni, nasi telah pun di packing. Dalam 200 buah keluarga kita akan hantar insyaAllah. Dan setiap hari kita buat, Isnin hingga Jumaat. Dan hari-hari kita akan belanjakan lebih daripada RM5,000 untuk tujuan tersebut. Bukan itu saja, gerobok asnaf juga pun kita hantar untuk bantuan makanan bulanan. Barangan dapur kita akan hantar ke rumah-rumah. Sebab sekarang PKP kita tak benarkan mereka datang berkumpul dapatkan barangan pack makanan. Tapi kita hantar rumah ke rumah. Begitu juga makanan ini, rumah ke rumah. Jadi kesukaran tu mereka nak ketuk pintu Ustazah. Nak ketuk pintu, nak panggil, kadang tak ada orang di rumah dengan hantar makanan. Setiap hari mereka hadapi keadaan sedemikian. Walaupun begitu, mereka tetap teruskan juga aktiviti sebegini. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana memberi sokongan kepada semua lah. Dan memberi sokongan kepada tim SSC. Dan hari-hari kita buat macam ni. Dan hari ni kita dapat Ustazah sendiri, special sangat masakan dia. Tengok gaya dia tu. Gaya sama. Bagaimana meletakkan sup dan juga meletakkan
kunyit, lengkuas dan sebagainya. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, itulah hidup kita. Rencah semua kena cukup rasa. Jangan tak boleh terlebih. Masin pun kalau memang perlu terlebih, masakan tu tak sedap, lengkuas ke, halia ke, serai ke apa, cukup rasa. Sebab itu Allah berikan hidup kita ada manis, ada pahit, ada masin, ada masam. Semua itu untuk melengkapkan kehidupan yang sangat indah. Kalau kita manis belaka nanti potong kaki. Betul. Kan? Ya, nanti lupa kepada Allah, tak ingat Allah, tapi datang ujian tu mendekatkan kita kembali kepada Allah. Jadi nak ucap terima kasih kepada semua yang membantu daripada pagi, tim-tim masak, Encik Hassan, Ustaz Hazmi, Ustaz Raja, apa semualah, ramailah tim yang membantu. Bantu isteri sekarang juga Ustazah. Ya, bantu apa? Maknanya kita dapat bantuan ramai orang yang membantu ini. Suami juga membantu isteri di dapur. Okey. Tapi susah sekarang ni Ustazah. Sebab? Musim bola. Okey, Jadi dia susah subhanallah. nak bantu. Dia terngantuk pagi. Sebab malam Dia Qiyam betul-betul mulai. mulai. Okey. Kalau tim dia kalah, itu lagi bukan Qiyam mulai, itu Qiyam bola. Qiyam bola. Okey, bila tim kalah jadi apa? Lagilah sengsara isteri dia Ustazah. Oh, sebab dia macam Dia flash, merajuk. dia berubah, dia Betul. sensitif. Macam perempuan juga. Okey. Malam tadi siapa lawan siapa? Belgium. Siapa menang? Itali semalam tadi. Belgium. Siapa menang? Belgium lah. Belgium. Malam ni siapa? Malam ni siapa lawan? England lawan. Kalau England kalah lagi mengamuk orang lelaki Ustazah. Lagi teruk dia England punya. lawan apa? England lawan Croatia ke ataupun Republic Czech tak silap. Oh, dia boleh chess. Subhanallah. Encik, Al-Quran ada berapa surah? Masya-Allah. Nanti di lain waktu kita akan berbicara Ustazah. Subhanallah. Okey. World Cup ni berapa negara yang terlibat? Berapa buah negara terlibat? Euro ni lebih kurang 24 lebih kurang macam tu lah, 24 ke 20. Subhanallah. Surah Al-Quran tak boleh cakap lebih kurang berapa? Nanti lain Al-Quran kita lain kali kita akan bincang. Lebih sesi dalam lain. lah. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, kita bagi support lah suami-suami. Yelah, alang-alang bangun tengok bola. Teruslah bangun awal sikit, mulai dulu. Tak apa. Kan? Bola tu satu hiburan. Suami pun, isteri pun support. Bang, bangun bang, bangun. Bangun bola bang, bola. Bangun bang, main tengok bola. Oh, itu terbaik kan? Isteri kejutkan. Bang, saya dah siap dah tu. Makanan apa semua. Kopi apa semua. Letak Al-Quran sebelah. Tasbih. Kan? Lepas tu satu buku. Malam pertama di alam barzakh. Kan? Sekali buku. Tu bang, saya dah siap semua tu ya bang. Okey, sejadah malam pertama di alam barzakh. Mungkin tak jadi tengok bola. Tapi kalau tengok pun tak ada masalah lah. Yang penting solat subuh jangan terlambat, bertinggal apa semua. Okey, tuan-puan sekalian, sekadar itu perkongsian. Cuba, jangan tak cuba resepi singgang Terengganu special. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah korban bersama kami melalui Ladang Ternak Umar. Kita juga buat untuk luar negara. Di Kemboja, di Afrika, di Indonesia, di Filipina, di Rohingya, banyak tempat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepi lu. Masak sama-sama.